Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi Masjid Qaryah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita bersama pada malam ini menyambung bacaan kitab kita. Dan insya-Allah malam ni kita masuk bab yang ke-10, bab baru, iaitu adab bercakap. Ya. Dalam antara akhlak bagi kita ni seorang mukmin, orang beriman. Ya. Banyak adab kita. Ya. Adab kita ni banyak macam-macam. Salah satu yang diperingatkan ialah dari segi bercakap, bersembang, berbual dan sebagainya. Ya. Jadi kita tengok insya-Allah mungkin malam ni dan malam-malam akan datang bagaimana yang dianjurkan oleh Islam dalam pergaulan kita bersama masyarakat. Macam mana kita bercakap? Ya. Adakah selama ini kita buat seperti mana yang ditunjukkan oleh Islam, ataupun selama ini ada yang kita buat seperti mana yang dilarang? Boleh jadi, ya, tetapi bermula dengan saat ini apabila kita faham tentang bagaimana Islam menganjurkan kita ketika kita bercakap, bersembang, berbual ni maka kita akan patuh dan kita akan ikut, ya. Dan sekiranya kita ada buat perkara-perkara sebelum ni mungkin berlaku yang ditunjukkan tak kena rupanya, maka kita perbaiki. Itulah cara kita, ya. Dalam kehidupan kita ni kita kena sentiasa perbaiki diri. Kita tak kata kita ni daripada dulu cantik, baik, sempurna. Tak boleh kata begitu. Boleh jadi banyak benda yang kita buat ada kesilapan. Walaupun kita dah berumur 60, 70 sekarang ni, ya, banyak benda dulu yang kita tersilap. Tetapi tidaklah menjadikan kesilapan itu satu bebanan kat kita kalau kita perbaiki, ya. Maka kalau walaupun mungkin sisa umur kita sikit sangat, dulu kita buat banyak benda silap, nak buat baik tinggal sikit, ya, insya-Allah yang sikit inilah yang akan bantu kita, ya. Sebab yang akhir itu untuk pengakhiran kita ni, apa yang dilihat di akhir tu, cantik akhir kita, baik akhir kita, ya, insya-Allah, maka baiklah, selamatlah kita, ya. Baik. Adab bercakap, ya. Bercakap ni untuk apa? Bercakap ni gunanya untuk apa? Untuk menjelaskan apa yang ada dalam fikiran, ya. Tu, cakap ni kita fikir apa dalam kepala kita, maka itulah yang kita luahkan, ya. Kadang-kadang yang luah itu dengan maksud yang baik, dengan maksud yang cantik didengar, dan ada kala yang diluahkan itu untuk menunjukkan rasa, menunjukkan ketidakpuasan hati dan sebagainya, ya. Dan apabila kita dapat jelaskan ini dengan apa yang ada dalam fikiran ini, kita dapat keluarkan, kita dapat tunjukkan, itu merupakan nikmat yang besar dikurniakan oleh Allah kepada manusia, ya. Ini adalah antara nikmat Allah yang Allah beri pada kita, ya. Bercakap ni nikmat, kan. Ada ramai je manusia yang Allah jadikan nampak sempurna tapi tak boleh bercakap, kan. Tak boleh bercakap, bisu, ya, bisu, tak boleh mengeluarkan kata-kata, bunyinya bunyi a je, kan. Tapi tidak boleh, dia ada benda nak cerita ke orang tapi tak boleh nak cerita. Macam itulah kita. Macam mana kita kan? Kita nak cerita ke orang, nak sampai kat orang, tapi tak boleh sampaikan sebab Allah tarik nikmat tu, tak boleh bercakap. Maka manusia pun akan macam-macam buat. Maka lahirlah percakapan ataupun perbualan secara isyarat. Jadilah bahasa isyarat, kan. Sebab apa ada bahasa isyarat? Sebab nak meluahkan apa yang nak disampaikan. Tetapi yang faham bahasa isyarat tu hanya sangat sedikit. Kita tuan-tuan di dalam ni dengan saya, tak ada siapa yang faham bahasa isyarat. Ke faham? Faham tak? Kalau sekarang kan, kalau dalam berita RTM apa sekarang ni kan, ada orang sebelah tu yang buat bahasa isyarat tu. Kita faham tak bahasa isyarat? Cuba kita mutekan TV. Ya, mutekan TV, tak bunyi suara, kita tengok orang buat bahasa isyarat tu. Faham tak kita?
Ya, tak faham kita. Sebab apa? Di situ bukan kemahiran kita dan bukan keperluan kita. Kita tak perlukan itu. Sebab apa? Kita boleh bercakap. Itu maknanya nikmat ini, bercakap ini adalah salah satu nikmat yang sangat berharga bagi kita. Orang yang bercakap macam saya ni, yang berceramah ni, contoh kan, katalah tiba-tiba Allah tarik sikit nikmat, kena sakit tekak, tak boleh bercakap suara, rasa lain macam rasanya. Ya, rasa janggal, rasa tak kena dia. Ya, sebab apa? Sebab kita diberi sedikit kelebihan oleh Allah untuk boleh bercakap dan juga memberi ingatan kepada jemaah. Itu dia. Baik. Jadi itu dia. Maknanya bercakap ni salah satu kita kena ingat bahawa itu adalah nikmat yang Allah beri. Ya. Dan kena syukuri. Sebab tu tanda bersyukur dengan apa yang ada ni, contohnya bercakap ni nikmat. Kita tahu bercakap ini adalah nikmat dan kita kena syukur. Macam mana cara syukur? Dibuat dengan cara yang sepatutnya, yang betul. Salurkan nikmat ini dengan cara yang betul. Tanda orang yang bersyukur ialah apa? Dia buat menggunakan segala nikmat yang dia dapat itu untuk ataupun semata-mata untuk Allah, untuk kebaikan. Maka jadilah dia orang yang bersyukur. Tapi kalau dia ada nikmat tu, dia salurkan dengan cara yang tidak betul, dengan kata-kata yang kesat, kasar, maki, hamun sebagainya, maka tidak menunjukkan dia orang yang bersyukur dengan nikmat. Allah beri kelebihan bercakap, tapi dia gunakan kelebihan ataupun nikmat itu dengan cara yang tidak baik. Maknanya bukan sekadar tidak bersyukur itu kita benda lain, kita salurkan nikmat yang ada itu dengan cara yang tidak diredai oleh Allah, itu pun dah tanda kita tidak bersyukur dengan nikmat. Dia panggil apa? Dipanggil kufur nikmat. Kan? Kufur nikmat, pernah dengar kan perkataan tu? Perkataan kufur nikmat. Ini kerana manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaannya. Itulah bezanya kita dengan binatang. Binatang pun dia ada suara, dia ada isyarat dia, dia bunyi-bunyi dia. Tapi bunyi dia macam mana? Itulah seragam. Kan? Anjing, itulah bunyi dia. Tak ada bunyi anjing tu dia ada mendayu atau kalau mendayu pun sikit-sikit lah. Tak macam kita. Kita ni bercakap ada suara tinggi, suara rendah, boleh bernyanyi macam-macam. Boleh bernyanyi, boleh berpantun, boleh bersyair. Ni manusia. Binatang boleh tak? Dia boleh bunyi macam tu je lah. Kalau anjing dengan bunyi dia, kalau kambing dengan bunyi dia. Kambing boleh tak bunyi anjing? Mengejek bunyi anjing? Tak boleh. Kita boleh tak ejek bunyi kambing? Boleh. Itu hebatnya kita. Segala bunyi binatang kita boleh tiru. Tapi binatang sama binatang dia tak boleh tiru. Itu dia. Maka Allah jadikan apa? Allah jadikan begitulah makhluk ni untuk apa? Untuk panduan kita dan juga peringatan kita. Kita tengok binatang, kita kena insaf bahawa kita ni Allah jadi ni, cantik sangatlah. Tak payah tengok mana lain, tak payah tengok mata, tak payah tengok telinga, apa semua banding kita dengan binatang. Kita boleh bercakap, ini pun satu benda yang sangat besar. Sangat hebat nikmat yang Allah beri. Cuba kita fikir, kita gerak mulut je. Gerak mulut macam ni suara boleh keluar. Gerak mulut. Macam mana boleh bunyi macam tu? Macam mana boleh bunyi? Macam mana Allah jadikan kita boleh bersuara, bercakap mengikut apa yang kita fikirkan. Mulut kita ni bercakap ni mengikut apa yang dalam kepala kita ni. Kita terlintas nak cakap tu, maka mulut pun keluar kata-kata. Macam mana Allah jadikan macam tu? Hebatnya jadinya Allah ni. Macam mana boleh macam tu? Begitulah nak tunjukkan. Seperti mana firman Allah dalam bagaimana Allah muliakan manusia dengan bercakap ni. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Ayat awal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Maha suci Allah yang Maha pemurah. Ar-Rahman ni maknanya Allah ni Maha pemurah. Pemurah Allah ni sangat melimpah ruah. 'Allamahul Quran, dialah yang ajar manusia untuk memahamkan Al-Quran. Allah lah berikan ilham pada kita, Allah berikan kefahaman kepada kita untuk fahamkan Al-Quran.
Kita takkan faham Al-Quran kalau kita baca saja. Ya? Kita baca saja. Orang Arab musyrikin Quraisy tu yang duduk dengan Nabi, memang bahasa dia bahasa Arab. Ya? Bercakap bahasa Arab. Al-Quran pun turun dalam bahasa Arab. Tapi berapa ramai yang tak faham? Berapa ramai yang tidak beriman dengan Allah? Sedangkan mereka faham dengan tu. Tapi faham bagaimana? Mereka faham kefahaman mereka. Mereka tidak faham sebagaimana yang Allah hasratkan. Kita pula macam mana? Kita ni tak pandai cakap Arab. Tapi kenapa kita beriman? Kerana kita faham dengan apa yang Allah nakkan kita melalui Al-Quran itu. Kenapa? Sebab Allah yang beri. Allah yang allamal Quran. Allah lah yang memberi ilmu, memahamkan kita dengan Al-Quran ini. Kalau tidak, kita tak faham. Khalaqal insan, Allah yang mencipta manusia. Allah yang mencipta manusia, allamahul bayan. Dengan ciptaan manusia ni, Allah jadikan manusia ini, dia boleh, manusia ini boleh menyampaikan dan juga menerima kenyataan, ataupun keterangan, bayan, keterangan. Macam mana cara nak boleh menyampaikan dan menerima? Bercakap. Maksud Allah tak sebut dalam tu ayat tu bercakap, tapi ayat itu dimaksudkan dengan manusia ni, dengan Allah jadikan manusia ni, manusia boleh faham Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara mereka menyampaikan dan juga mereka menerima keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran. Tu kita. Maknanya di situ Allah tunjukkan, di situ hebatnya manusia, bagaimana pemurahnya Allah, bagaimana Allah ni sifatnya Rahman. Allah jadikan manusia itu bukan sekadar jadi je saja, kemudian secara fizikal sebagainya, tapi Allah lengkapkan kita ni, sempurnakan kejadian kita ni dengan apa? Dengan antaranya ialah dengan boleh bercakap. Ini kesempurnaan. Sempurnanya kita begitu. Bukan sekadar Allah jadikan mulut ini untuk kita mengunyah makanan, tetapi dengan menggunakan mulut ini juga boleh jadi untuk menyampaikan ataupun menyalurkan maklumat. Baik. Nikmat yang Allah kurniakan wajib kita hargai, syukuri dan hindari daripada perkara-perkara yang tak baik. Itu dia. Itu statement yang biasa. Yang kita kena boleh faham bahawa memang Allah dah bagi nikmat ni, itulah tanggungjawab kita. Jika kita perhatikan orang yang suka bercakap, orang yang suka bercerita, macam-macam idea ada je cerita dia. Yang suka bersembang, contohnya, kebanyakan sebahagian percakapan itu tidak berfaedah. Kebanyakannya percakapan kosong je, biasa je, sekadar bersembang, berbual. Boleh sampai 2-3 jam, boleh sampai ke pagi lagi bersembang. Tapi apakah manfaat dari segi perbualan tersebut? Biasanya tak ada apa pun, sekadar bual-bual kosong, kita kata, kan? Kita boleh duduk bersembang. Kenduri kalau dulu-dulu lah, kalau tuan-tuan kenduri sekarang ni pun, kalau tak catering lah, masak-masak sendiri, kan? Sampai ke pagi kita masak, kan? Dan mengisi pagi tu macam mana? Bersembang. Maka kita pun akan duduk ramai-ramai, kita pun bersembang sampai ke pagi, tak terasa. Adalah pulaknya dengan ada kopinya, ada roti kerasnya, kan? Jadi, jadi, tapi apa yang dapat? Biasanya tak ada apa. Tidak ada apa? Sesuatu yang bermanfaat, lebih kepada bual dan kita lupa. Kita balik, kita pun lupa balik. Dan juga apabila itu berlaku, kalau banyak bercakap seperti itu yang tak ada faedah, dia bahkan boleh mengundang bahaya untuk diri dia. Kenapa boleh jadi bahaya? Bila kita bercakap ni, kalau benda-benda yang tak kena, tak berfaedah, tapi boleh jadi bahaya. Dia tak berfaedah satu hal, tapi boleh jadi bahaya. Sebab apa? Sebab boleh jadi dalam ungkapan kita, perbualan kita, ada sesuatu yang yang akan dipersoalkan oleh Allah ke akhirat. Sebab apa? Setiap apa yang kita cakap ni Allah persoalkan. Saya bercakap hari ni, contoh ni, saya menyampaikan, saya cerita kat tuan-tuan supaya jaga perkataan ni, Allah akan persoalkan saya besok. Kamu dulu kamu cakap kat orang, kamu buat tak? Kamu jaga tak? Kalau kamu buat kosong banyak tak? Itu. Itu. Sebab itu, dalam perbualan kita ni, jangan anggap dia kosong. Jangan anggap kita sekadar buat-buat lah, dah habis dengan tak ada apa. Tak.
ada kita akan dipegang dengan kata-kata kita. Apa yang kita kata itu akan dipegang, sebab itu kita ada pencatat khas, tak akan lupa, pencatat yang tak akan terleka walau sesaat ataupun tertinggal dengan apa pun yang kita buat, kiraman katibin, kita katakan malaikat yang berada di kiri dan kanan yang sentiasa mencatat. Kerjanya sebagai apa? Sebagai pencatat, kiraman katibin, raqib dan atid. Itu, dia tak akan ada satu pun benda yang tertinggal bagi dia, dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali disebut, malaikat raqib dengan atid ni, dia akan catat segala benda yang kita buat. Tak ada benda yang tertinggal. Rekod kita ni, rekod kita ni dia akan catat semua sekali, sehingga sampai dia bila Allah nak simpan catatan kita ni, ada masa-masanya kitab kita, catatan kita ni Allah simpan, masuk dalam simpanan, kemudian ditulis buku baru, bila nak simpan, dia akan disemak, kitab kita ni akan disemak balik, malaikat akan semak balik kitab kita ni. Maka mana yang dikira sebagai amal soleh, kekal ada. Amal soleh maknanya ada pahala, kekal. Mana yang dikira sebagai amal toleh, buruk, amal yang mendatangkan dosa, kekal juga. Ni tengok, mana yang tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa ni contohnya kita kata perkataan yang tak ada apa-apa, kita kata minta maaf, saya nak pergi ambil wuduk kejap, contohlah kan, itu je lah. Ambil wuduk tu dapat pahala ni, kita kata saya minta maaf, saya nak keluar kejap ambil wuduk, tak ada apa pun, ataupun perbuatan kita yang tak ada apa-apa masa tu, perbuatan kita, naik motor, nak start motor, duduk sekejap, termenung gitu je, kosong, tak ada apa-apa, tak boleh nak dikira sebagai amal baik atau amal buruk. Maka yang ini akan dipadamkan, keluar, ditapis. Tu, yang kekal apa? Yang ada pahala dengan ada dosa saja disimpan. Macam tu rupanya. Bukannya daripada mula apa kita buat tu semua ada. Tak, dia akan ditapis. Mana yang perlu dibawa. Mana yang kosong, tak ada apa, yang tak boleh nak diberi pahala dosa ni, tak ada apa, maka dipadamkan, dikeluarkan, supaya kita dapat dihisap dengan cara yang paling tepat. Itu dia. Jadi kalau kita bercakap, contoh tadilah kita bercakap bersembang tu, mungkin dalam bersembang kita yang berjam-jam tu, ada yang Allah kira sebagai berpahala baik, maka dikira sebagai amal soleh. Tapi dalam masa tu ada pula yang tak baik, maka dikira. Yang ini kita bimbang. Dalam kita bercakap tadi tu, bersembang-sembang, ada pula benda-benda yang kita bercakap benda buruk. Kita kecam orang tak ada, kita kecam. Kita buruk kan, dan sebagainya. Ataupun kita buat satu-satu cerita yang tak ada pun cerita tu, tapi kita buat-buat sampai orang percaya. Kita ingat nak gurau-gurau main, tapi orang percaya, menyebabkan orang pun jadi tak tentu arah. Maka kita akan bertanggungjawab dengan kata-kata. Tuan-tuan, benda-benda yang kita buat tu, contoh sekarang lah kan, sekarang ni orang sekarang ni bercakap tak pakai mulut dah. Orang sekarang bersembang pakai tangan, kan? Kita sekarang ni bersembang mulut kurang dah, pakai tangan. Duduk 2-3 orang masing-masing pakai tangan, pakai handphone, hantar WhatsApp sebagainya, kan? Kita lebih rancak berbuat. Tapi kena ingat, kadang-kadang kita post benda-benda yang tak betul. Bila kita post benda tak betul, maka kita akan bertanggungjawab dengan benda tu. Jangan kita anggap tak apa. Kita anggap ini cerita-cerita ni, saya dapat cerita ni, saya nak sampaikan. Sebab tu kena semak dulu. Kena dalam istilah ni disebut tabayyun. Kena hati-hati. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu.
Wahai orang yang beriman, kalau kamu dapat satu berita, dapat cerita daripada orang fasik. Kita tak kata ramai kita semua fasik macam mana tu, tak ada lah, ya. Maknanya kita dapat cerita daripada orang yang kita boleh percaya ke ni? Boleh tak? Ya, ataupun betul ke dia ni? Ya. Kita pun terus sebar. Ya, bahaya. Sebab Islam tak bagi. Suruh semak, cek dulu, hati-hati. Betul ataupun salah. Fatabayyanu, Allah kata, maka kamu kena hati-hati, kena siasat dulu. Berita itu betul atau salah. Ya? Sebab apa? Sebab kalau salah, maka kita pun terpalit. Kita pun sama sangkut dengan perkara yang tidak benar. Jadi hati-hati, ya. Lebih baik supaya kita menahan diri, lebih baiklah menahan diri daripada kita mudah menyebarkan apa-apa yang tidak pasti, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan lidah supaya menggunakannya dengan berfaedah, ya, seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika batigha mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tak ada kebaikan pun, ya, tak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Bisik ni mana bercakap lah, ya. Sama ada, ya, diumpamakan bisikan, ya. Tak ada kebaikan pada kebanyakan kita ni cerita kepada orang kecuali bisikan, ya, orang yang menyuruh bersedekah atau buat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari redha Allah, tentulah kami akan beri kepadanya pahala yang amat besar. Allah kata kalau kita nak, ya, nak cerita, nak bercakap, ya, yang baiknya kita bercakap ni, kita galakkan, ya, bersedekah. Kita boleh cerita kita bersedekah, kita bagi sedekah atau bagi sedekah, boleh cerita kat orang dengan syarat kita jadikan itu untuk orang tu pun sama-sama bersedekah. Tapi kalau kita cerita tu sekadar nak tunjuk hebatnya kita, maka tak jadi, dia akan jadi riak, ya. Kalau kita boleh kawal diri kita, kalau kita cerita tu tak jadi riak, boleh cerita. Tapi kalau kita rasa kita cerita akan timbul rasa ego diri kita, maka lebih baik jangan cerita, ya. Okey. Tapi itu dah Allah sebut, ya. Kalau kamu bisik-bisik cakap-cakap ni, kalau nak untuk banyak bersedekah, untuk ajak banyak buat kebaikan, silakan. Ataupun kamu bercakap untuk damaikan perselisihan antara rakan. Ada rakan-rakan kita bergaduh, bermasam muka, tak bertegur siapa, maka kita kena damaikan, ya. Dalam satu hadis Nabi sebut tiga perkara yang diberi kerenganan untuk berbohong, ya. Ada tiga benda, tiga situasi yang diberi kerenganan untuk berbohong. Bohong ni buruk, tak boleh. Tapi diberi kerenganan, maknanya diberi boleh untuk berbohong untuk tiga situasi. Apa dia? Ya, apa dia benda yang kita dibenarkan tu? Ya, diberi kerenganan, maknanya bolehlah untuk berbohong. Yang pertama, strategi perang, berbohong dalam peperangan. Ya, dalam pertempuran apa semua, kita buat helah. Ya, itu sebagai satu strategi, maka dibenarkan. Memang pun dalam peperangan itu banyak, peperangan itu adalah satu tempat tipu muslihat. Mana ada orang berperang secara jujur, kan? Mana ada orang berperang bagi tahu saya bawa benda ni, bawa ni, lepas ni nak pergi hantar kamu, pukul berapa nak serang. Dia tak jujur. Dia mesti akan buat strategi seolah-olah nampak macam berundur tapi dia menyerang. Ya? Contoh apa ni? Pahlawan Islam Khalid Al-Walid, kan? Dulu rasa pernah cerita bagaimana strategi peperangannya ketika melawan Parsi. Ya? Ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab hantar dia, ya, sebagai panglima perang. Ketika itu tentera Islam sangat sedikit. Tentera Islam lebih kurang dalam 20,000 saja ataupun 30,000. Tentera Parsi ada berapa? Hampir 200,000.
10 kali ganda tentera Parsi. Dari segi tengok tu tak menang lah. Ya, 2-30 ribu nak lawan 200 ribu. Lawan pula bukan pakai senjata macam sekarang. Ya, lawan itu dalam bentuk pertempuran berhadapan. Mustahil boleh menang. Tapi dengan bijaknya tipu muslihat tentera Islam, maka dia menang. Ya. Kemudian pula dengan apa? Dengan Allah datangkan rasa gerun kepada tentera Parsi. Orang Parsi bila walaupun tentera Islam sedikit, tapi mereka gerun, takut dengan tentera Islam. Rasa gerun dah walaupun belum bertempur. Ya. Jadi bila nak bertempur tu, ya, ketika dalam pertempuran tu dibuat strategi. Ya. Khalid Al-Walid dibawa sekumpulan tentera berkuda pergi patah balik ke belakang. Ya, menyuruk belakang. Kemudian diikatnya di belakang kuda tu dengan ranting-ranting kayu. Potong batang dahan kayu. Dahan tu kan dia ada ranting-ranting. Ranting-ranting tu diikat, ranting tu kena ke tanah. Maka kuda tadi dipecut laju-laju. Ramai-ramai tadi yang satu kumpulan berkuda tadi pecut kuda laju-laju. Jadi ranting tadi apa? Kena pada tanah, maka naik debu. Naik debu yang sangat banyak. Ya, debu tu nampak besar. Jadi tentera Parsi bila tengok, dia kata lah tentera Islam dah dapat bantuan ketenteraan. Bantuan ketenteraan tentera Islam dah sampai. Punya bang ramainya, padahal tak nampak apa, nampak debu je. Maka timbul lagi takut mereka. Akhirnya kalah tentera Parsi 200,000. Dalam sejarah cerita tentera Islam ni nak tawan Parsi tu sampai 9 kali perang. 9 kali perang, daripada 9 sekali ya, tentera Islam kalah. Ya, 8 kali menang. Akhirnya yang ke-9 ya, Maharaja Parsi lagi dan akhirnya terbunuh. Tawan yang Parsi. Ya. Tapi dari segi peperangan tu, daripada 9 tu keseluruhannya tentera Islam lebih sedikit daripada tentera Parsi. Tu nampak. Walaupun sikit tapi menang. Ya. Itu dia. Jadi yang pertama, boleh dalam peperangan muslihat ataupun tipu, berbohong dalam peperangan. Yang kedua, ya, yang kedua dalam keadaan orang yang bergaduh, kita tolong damaikan. Kita damaikan, maka kita buat cerita. Ya, kita kata pada kawan yang pertama ni, ya, kawan tu nak berbaik sebenarnya, kan? Tapi dia malu. Dia segan nak cakap, tapi dia nak minta maaf. Tapi kalau kau minta maaf dulu, dia akan terima. Kita pun cerita pula kawan yang kedua macam tu juga. Akhirnya masing-masing lembut hati, rupanya kawan tu nak bermaaf dengan kita, padahal tak ada pun. Kita buat macam tu. Tapi kena betul lah. Jangan tersilap pula. Kalau tersilap, bukan dia setakat bergaduh berdua, dengan kita pun tak bertegur. Lagi kacau. Ya? Jadi itu. Yang ini dibenarkan. Dan yang ketiga, diberi keringanan untuk kita berbohong ataupun kita mengucapkan benda yang tidak berlaku, ialah bagi suami bercakap kepada isteri atau isteri bercakap kepada suami dalam hasrat untuk mengukuhkan kasih sayang. Suami bercakap pada isteri ataupun isteri cakap pada suami. Ya? Kadang-kadang isteri kita kan tanya, pakai baju tu kan cantik tak bang? Ya? Sesuai tak dengan saya? Kita pula jenis kan sakit juga mata pandang kadang-kadang kan. Tapi sebab nak jaga hati, cantik sangatlah tu. Ya? Dia masak tak sedap, ya? Sedap, ya? Macam orang sebelah masak, kan? Contoh, kalau sebut orang sebelah lagi kacau, kan? Contoh, maknanya kita bercakap itu sekadar untuk menjaga keharmonian rumah tangga, maka dibenarkan. Bukannya berbohong cara lain lah. Jangan kita buat bohong mana-mana dengan suami boleh berbohong dengan isteri. Tak, bukan betul. Berbohong itu untuk menambahkan keharmonian rumah tangga supaya jadi lebih baik. Ya? Suami, isteri pun begitu juga. Ya? Isteri begitu juga. Begitulah. Dalam kerukunan rumah tangga, maka boleh. Ya? Isteri penat, suami ajak, jomlah kita nak keluar ni, larat tak? Kita penat, kita kata tak apa, okey ni, padahal penat. Sebab apa? Nak jaga keharmonian, maka itu diberi kelonggaran. Ya. Baik, Islam memerintah supaya orang Muslim menjaga percakapan, kerana percakapan yang keluar dari seseorang akan menunjukkan apa yang ada dalam fikiran, dan ia juga menunjukkan perangainya. Ya, tu dia. Memang kalau kita nampak orang yang bengis, cakap dia lembut tak?
Kan? Kita tengok. Orang tu bengih. Pandas baran. Dia bercakap lembut tak agaknya? Sama je. Cakapan dia pun pandas baran. Tuan-tuan tengok kawan-kawan kita ni yang lemah lembut. Dia lemah lembut berjalan, lemah lembut duduk, lemah lembut. Cakap dia lemah lembut tak? Cakap dia kasar tak? Tak kasar. Itulah gambarannya. Ya, ada orang cakap, saya memang macam ni cakap tapi hati saya baik. Kan? Saya ni memang kalau cakap lepas je. Saya ni cakap lepas je. Kalau saya nak sound, saya sound je. Tapi hati saya baik. Boleh tak macam tu? Itu dia menilai diri sendiri. Tak kena. Sebenarnya begitu. Ya. Apa yang terlontar di mulut kita, begitulah perangai kita. Ya. Jadi, kalau kita nak rasakan orang pandang perangai kita ni baik, maka tutur kata kena jaga. Maka tutur kata kena baik. Kita jaga tutur kata kita supaya baik, maka insya-Allah orang akan pandang fizikal kita ataupun akhlak kita baik. Sebelum berbicara, hendaklah kita bertanya kepada diri. Apakah yang perlu dibicarakan? Ya, nak cakap mana fikir dulu maksudnya. Bila kita nak cakap ni kena fikir. Jangan kita terus hamburkan kata-kata. Jika sesuatu itu baik, maka teruskanlah. Jika tidak, baik diamlah. Ya. Kita fikir, kalau cakap ni orang rasa hati tak? Kalau cakap ni ada tersinggung tak? Kalau rasa tak ada, kita cakap. Tapi kalau kita cakap ni ada orang tersinggung, maka lebih baik kita diam, walaupun kita nak cakap. Ya? Menghindari percakapan yang tidak baik adalah ibadah dan akan mendapat pahala di sisi Allah. Jadi maksudnya, kita benda tu kalau kita cakap akan ada berlaku perselisihan, kita tak cakap. Maka di situ kita akan diberi pahala ibadah dan dapat pahala. Ya? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan yang lain selain dia di muka bumi ini, tidak ada yang perlu lama ditahan kecuali lidah. Ya? Abdullah bin Mas'ud kata, dekat dunia ni tak ada benda perlu segi perlakuan kita sebagainya, tak ada benda yang kita perlu tahan lama, boleh bertahan. Ya? Kecuali lidah. Lidah ni kita tahan lebih lama. Ya. Benda lain kita boleh tolak ansur. Ya. Tapi lidah kita ni kenalah betul-betul tahan supaya dia tidak akan bercakap dengan benda-benda yang rosak. Orang yang berbicara dengan tidak berfaedah, dia akan kehilangan arah. Orang yang suka bercakap juga, kadang-kadang apa yang keluar dari percakapannya itu tidak seperti apa yang dia fikirkan. Oleh itu, berhati-hatilah dalam percakapan. Ini banyak berlaku. Kadang-kadang kita bercakap, kita fikir maksud kita lain, tapi orang terima faham lain. Kan? Kita cakap tentang ni, tiba-tiba orang fikir lain. Paling mudah sekali kalau dalam bentuk WhatsApp. Bentuk WhatsApp lagi banyak sengketa berlaku. Kan? Banyak pergaduhan berlaku sebab WhatsApp. Sebab apa? Kita menaik, kita tulis satu statement. Kita tulis tu dengan nada kita, sebut dengan nada yang lembut. Tapi orang yang membaca belum tentu dia membaca dengan rasa lembut. Mungkin dia akan baca dengan intonasi yang tinggi. Dia rasa ni marah ni. Ayat kita tak marah. Ayat kita cakap dengan lembut. Tapi bila orang baca dia terima, dia tengok seolah-olah kita marah. Sebab apa? Persepsi dia berbeza. Begitu juga kadang-kadang kita bercakap. Kita bercakap tentang ni nak tunjuk baik, elok. Tapi orang menerima belum tentu. Itu yang bahayanya. Akhirnya apa? Akhirnya berlakulah tak tegur siapa, kan? Putus silaturahim. Sebab apa? Salah faham. Banyak yang berlaku dalam pergaduhan putus hubungan ni bukan sebab bergaduh apa. Bergaduh kita jarang. Kita tak ada nak bergaduh apa semua, nak bertumbuk pun tak ada. Tapi salah faham. Ya, banyak berlaku kerana salah faham antara kita. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Zar. Nabi kata apa? Alaika bituris sumt fa innahu matradatun lisyaitani wa aunun laka ala amri dinik. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Hendaklah engkau diam. Banyakkan diam. Kerana perkara itu akan dapat mengusir syaitan dan membantumu dalam urusan agama. Ya. Nabi syorkan kita ni banyakkan diam supaya kita tidak akan terikut. Kalau kita tak boleh kawal dia bercakap saja, ya, dengan cerita saja, maka akhirnya syaitan akan mudah, ya, bawa kita kepada benda yang salah. Nabi SAW bukan orang yang banyak bercakap, ya.
Nabi bukan orang yang bercakap. Nabi akan bercakap apabila perlu. Bila benda tu perlu disebut, maka Nabi sebut. Ya, tapi kalau Nabi nak bersembang kosong, kita tak jumpa riwayat Nabi bersembang kosong. Sebab tu apa saja yang Nabi cakap, setiap patah perkataan yang keluar daripada lidah Nabi, semua sahabat ingat dan sahabat akan sebut balik. Itu dipanggil hadis. Ya, sahabat boleh ingat dan sebut balik. Sebab apa? Sebab semua yang keluar daripada mulut Nabi adalah benda yang sangat bermanfaat. Tak ada benda yang tak ada apa-apa. Semuanya bermanfaat. Ya, sebab tu kalau nak tengok, nak contoh, sebab tu dia suruh kita ikut contoh Nabi. Apa yang keluar pada mulut kita ni semuanya bermanfaat. Ya, tu dia. Orang yang tidak dapat menguasai lidah, hatinya juga tidak akan tenang. Kotoran itu akan terus menumpuk sehingga membuat orang itu tak bahagia. Kalau orang yang tak boleh kawal diri dia, jangan ingat orang yang boleh bercakap saja ataupun yang boleh yang bercakap ikut suka dia je, dia nak marah ke, dia nak kutuk orang ke, kita jangan ingat dia akan bahagia. Tak bahagia. Orang ni hatinya, jiwa tidak tenang, jiwa kacau. Ya? Orang yang kalau bercakap kita nampak dia marah-marah ni, dia bukannya orang yang bahagia. Dia takkan dapat kebahagiaan. Ya? Ini orang yang jiwanya tak tenang. Dia akan sentiasa resah. Dia akan sentiasa rasa ada yang tak kena saja. Dia pandang orang tak kena. Ya? Apa yang dipandang nampak orang, sentiasa nampak benda yang tak kena. Jadi bila nampak tak kena, jiwa dia lah tak tenang. Tapi bagi orang yang tidak suka bercakap, ya, nak marah-marah ataupun nak menyebut perkataan yang tidak baik, maka orang ni adalah orang yang tenang. Sebab dia boleh kontrol. Dia tidak mudah meluahkan. Kadang-kadang kita jumpa orang, dia kata, saya kalau bercakap saya tak puas hati, saya cakap je. Ya? Tak puas hati, saya cakap je. Adakah dia dengan dia meluahkan apa yang dia tak puas hati itu, jiwa dia tenang? Tak tenang. Ya, mungkin tenang, dia akan rasa puas masa tu. Bila dia dapat dia luahkan kata apa yang terbuku dalam hati ni, ya. Kalau marah dia luahkan, ya, rasa hati tadi, masa itu dia akan rasa senang. Lepas luah mungkin akan rasa tenang, rasa lega. Tapi selepas itu, apabila dia dalam keadaan normal balik, dalam keadaan yang boleh berfikir waras, maka dia akan timbul sesalan, timbullah rasa apa. Akhirnya jiwa tetap tak tenang. Ya, jadi sebab itu, ya, kalau kita nak marah pun kadang-kadang, ya, ada ketikanya kemarahan itu tidak boleh diteruskan. Perlu bertahan, tetapi ada ketika, ya, bila kita nak marah, perlu dimarah juga. Contohnya, kalau marah dalam benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang dipanggil mungkar, benda-benda yang buruk, yang berdosa, kita nampak depan mata, kena marah masa tu. Jangan, tak apalah saya sabar, tak apalah, sabar. Tak boleh, kena diluahkan. Ya, tetapi kalau benda-benda bukan atas kemungkaran, ya, yang kita rasa, ya, tak senang pada kita, maka lebih baik bersabar. Ya, tu dia, tu beza dia. Ya, sebab itu kita tengok, ya, bagaimana riwayat kisah sahabat-sahabat ni apabila benda yang menyentuh Islam, menyentuh Rasulullah, ya, kalau benda yang memburukkan Islam menyentuh Rasulullah, mereka akan meluahkan kemarahan. Tetapi kalau sekadar atas pribadi mereka, orang tunjukkan rasa tak senang pada pribadi, orang kutuk sebagainya, mereka bersabar. Mereka lebih bersabar. Kita terbalik. Kita orang yang menghina kita, agama kita, menghina Rasulullah, kita relax je. Tapi kalau menghina kita, jangan dipantang dicabar, kita kata. Ya, terbalik. Sedangkan sahabat-sahabat tu, mereka tidak seperti itu. Ya. Jangan kamu hina kamu tunjukkan kebencian kamu kepada Islam, jangan kamu tunjukkan kebencian kamu kepada Rasulullah. Ya. Kalau kamu tunjukkan, kamu akan tanggung akibat. Tapi kalau kepada diri mereka, maka mereka bersabar. Ya. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni. Sekadar itu untuk kita sama-sama sebagai renungan bersamalah. Ya. Untuk tuan-tuan dan juga untuk saya juga, ya. Untuk kita sama-sama melihat dan juga memikirkan, ada tak selama ni kita begitu? Ya? Ada tak selama ni kita yang baik tu kita buat, yang buruk tak buat? Ataupun ada tak yang selama ni yang buruk tu kita ada? Maka kalau itu ada, maka
kita perbaiki supaya akhir kita nanti, saat kita mengakhiri hayat kita dalam keadaan kita sebaik segala-galanya, insya-Allah, Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini bermanfaat dan juga Allah berikan pahala dan juga Allah redha dengan amal kita pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna fa fahamnaha Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusahbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.